دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang saya muliakan Tuan Imam, pegawai serta urusia daripada pihak Jabatan Mufti, tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian, alhamdulillah, pertama kalinya kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat sama-sama sekali lagi kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka kita nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan usaha kita nak menjadikan diri kita ini orang yang diredai oleh Allah dan juga disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua perkara ataupun yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita. Pertama, tidak ada amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah melainkan al-fardu, yang benar-benar yang fardu, perkara yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, yang menjemput kasih sayang Allah adalah amalan-amalan sunat, an-nawafil, perkara-perkara yang ditunjukkan oleh Nabi SAW sebagai tambahan kepada amalan-amalan yang wajib. Dan dua-dua perkara itu, tuan-tuan dan puan-puan, siapa saja di kalangan kita, lelaki maupun perempuan, yang melakukan amalan-amalan yang saleh sebegitu, maka itu adalah hak bagi dia. Adalah satu perkara yang amat-amat baik. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillah, sahutlah seruan Allah Subhanahu wa taala, sahutlah seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana seruan-seruan ini dia akan menghidupkan kita dalam erti kata yang sebenar. Sebaliknya, sekiranya kita tak menyahut seruan Allah, seruan Nabi SAW, walaupun kita hidup, sebenarnya hati kita sudah mati. Wal'iyazubillah. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, pada pagi ini insya-Allah tajuk yang saya akan bincangkan adalah tajuk yang berkaitan dengan ataupun yang sinonim dengan bulan Ramadan al-Mubarak ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Syahrul Ramadan, Allah SWT sebut sebiji-sebiji yang padanya dalamnya itu diturunkan Al-Quranul Karim. Sebagai apa Al-Quran ini? Sebagai hidayah, hudan linnas, wa bayyinat, yang mengandungi keterangan-keterangan yang jelas. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita duk baca Quran, tuan-tuan, kita akan jumpa Quran ini petunjuk, hudan linnas, sebagai petunjuk, tetapi petunjuk kepada siapa? Semua manusia kah? Dalam ayat yang dibacakan tadi, Allah mula dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kemudian Allah sebut ayyaman ma'dudat. Kemudian baru ayat syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Maknanya dia memberi faedah dan dia sebagai panduan petunjuk kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang bertakwa. Manakala orang yang tidak mempunyai sifat iman, sifat bertakwa kepada Allah, kalau dia baca juga ataupun Al-Quran ini ibarat kamathalil himari yahmilu asfara.
Ini gambarannya agak buruk. Seperti mana Kaldai yang memikul ataupun yang membawa asfara, kitab ataupun helaian helaian suci. Cerita dalam surah Al-Jum'ah. Sebab tu kita tidak mahu menjadi seperti mana Kaldai. Duk ada di rumah Al-Quran banyak, atas ada, dalam itu ada, dalam ini, atas itu ada, atas ini ada Al-Quran sampai 10 buah di rumah. Tapi kita bimbang, kita termasuk dalam golongan wal'ayazubillah, golongan yang saya bacakan sebentar tadi, muslimin musliman. Sebab itu pada pagi ini saya nak sebut, kita nak bincangkan berkenaan dengan perkara-perkara yang boleh membantu kita untuk memahami dan juga untuk jadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk kepada kita. Baik. Yang pertama, apabila kita juga membaca Al-Quran, Allah kata dalam surah Al-Baqarah, doa daripada Nabi Allah Ibrahim, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya Allah, utuskan di kalangan mereka ini seorang rasul. Ini Nabi Allah Ibrahim. Yatlu alaihim ayatik, yang membaca kepada mereka itu ayat-ayat. Tuan-tuan dan puan-puan, maknanya yang pertama sekali yang perlu kita buat adalah tidak lain dan tidak bukan membaca Al-Quran Karim. Ini peringkat yang awal. Kalau kita daripada awal, maknanya sebagai orang Islam tak ada untuk rasa nak baca, bacaan pun tak ada Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, hak ni letak tepi dah. Allah kata alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati. Mereka yang diberi akan Al-Quran ini membaca dengan sebaik-baik bacaan. Tafsiran oleh ulama, haqqa tilawatihi itu bukan semata-mata membaca. Dia adalah membaca dan paling kurang dia mengikuti dengan amalan yang mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama sekali tak lain dan tidak bukan adalah membaca Al-Quran itu sendiri. Macam mana nak baca Quran, semua kita tahu insya-Allah. Yang pastinya perlu betul dari segi makhraj hurufnya, makharijul huruf. Kemudian yang keduanya, bacaan itu bacaan yang boleh kita rasa, kita faham dari segi kefahaman, dari segi makna-makna Al-Quran itu sendiri. Itu peringkat yang kedua. Bacaan itu seperti mana Allah Subhanahu wa taala sebut, warattilil Qur'ana tartila. Bila kita baca, yang pentingnya bacaan tartil ini, tuan-tuan dan puan-puan, bacaan yang boleh kita rasa dalam hati kita ni, kita rasa ada sesuatu yang Allah nak sampaikan kepada kita. Walaupun setengah ulama menyebut tartil ini dia berkaitan dengan speed, dengan speeding kita baca itu. Kalau baca laju sampai tak ketahuan hala, dengar-dengar dalin saja. Ini bukan tartil ni. Allah suruh baca dengan tartil. Kadang-kadang kita dengar lagu sampai Allah, hak sepatutnya dua, dengu dua, bunyi dua harakat jadi 10. Bayang kalau 2 harakat 10, kalau hak 5 harakat kali dah tengok. Tuan-tuan dan puan-puan, hak tu bukan yang dikehendaki oleh Islam. Islam suruh warattil Qur'ana tartila, kerana membaca dengan tartil itu adalah bacaan yang terbaik. Seperti mana kata Ibnu Katsir rahimahullah. Kata Ibnu Katsir, bacaan tartil dengan suara yang baik adalah suatu al-ba'is ala tadabburil Quran wa tafahumi. Ini kata Ibnu Katsir. Bacaan yang macam tu dia boleh
menjadikan kita ni nak tadabbur Al-Quran. Pasal apa? Bacaan sebiji-sebiji dan kita boleh ikuti, serta kita mudah memahami apa yang Allah SWT nak sampaikan kepada kita. Tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian. Kemudian perkara yang kedua, selepas kita ambil at-tilawah ini, maka kita pergi kepada perkara yang kedua, perkara yang boleh membantu kita untuk tadabbur. Pertama tadi adalah membaca, dan apa saja cara untuk kita membaca, tuan-tuan dan puan-puan, itu tanggungjawab kita. Tapi kalau yang pertama sini, baca pun kita kurang, Allahul Musta'an. Bukan kata kita, tanggungjawab kita sebagai ketua rumah tangga, isteri kita, anak-anak kita, kita nak kena pastikan mereka adalah orang yang membaca Al-Quran Karim. Kalau kita sambut Ramadan dengan Al-Quran tak ada ataupun terlalu minima, tuan-tuan dan puan-puan, kita sebenarnya tidak menghayati ruh Ramadan. Sebab ruh Ramadan, 3 perkara yang utama dalam bulan Ramadan. Yang pertama adalah puasa lah, itu semua tak ada masalah yang tu. Yang kedua adalah qiyamul lail. Yang kedua adalah qiyamul lail, terutama inilah 10 yang akhir. Yang ketiga adalah tilawatul Al-Quran. Yang lain-lain itu ya sebahagian daripada ibadah khusus. Manakala hak lain-lain, hak kadang-kadang hari ini yang kita lebih pentingkan itu, hak tak ada pun disebut oleh Nabi SAW ataupun sekurang-kurangnya para sahabat ataupun para salafus salih. Hak tu yang kadang-kadang kita duk sibuk sangat, jadi rugi kita ini. Baik, perkara yang pertama kita sebut adalah membaca Al-Quran. Perkara yang kedua, muslimin muslimat yang dihormati sekalian, bila kita nak membaca Al-Quran, dah tentu kita nak baca dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan pemikiran kita ini tak sibuk dengan benda-benda lain. Batu kalau mengikut para salafus salih, nak masuk Ramadan ini biarlah masuk dalam keadaan mutafarriqan. Mutafarriqan maknanya masuk dalam keadaan sepenuh masa lah. Sepenuh masa. Hak bercakap pun tuan-tuan dan puan-puan kerja. Hak bercakap dia pun, jadi saya kalut nak pergi kerja lah, nak pergi kot tu, nak pergi kot ni, kena pergi sana, kena pergi sini. Para salafus salih kalau sebut, kalau dah boleh tafarruq, kita ni sepenuh masa, maka tuan-tuan dan puan-puan, itulah yang terbaik apabila menyambut Ramadan. Kalau 10 hari boleh mutafarriq sepenuh masa, yang tu adalah amat-amat baik. Sebab apa? Senang untuk qiyamul lail. Bila kita baca ni, waktu malam adalah waktu yang terbaik sekali untuk membaca Al-Quran. Selain pada lena, lena pun terbaik juga. Tapi maknanya bila mari, terutama bulan Ramadan ataupun 10 yang terakhir ini, patutnya kita ni tuan-tuan dan puan-puan kena kurang sikit lah. Bukan tak bagi lena, itu amat ekstremis pula lagi. Makna kita lena tapi lebihkan qiyam ataupun tafakkur. Dan saya yakin hak dalam masjid ni, Masya Allah, tuan-tuan dan puan-puan berqiyamul lail. Alhamdulillah, kadar kemampuan yang ada pada kita. Baik. Kenapa kita sebut yang kedua ni qiyamul lail? Sebab membaca Al-Quran pada waktu malam, terutamanya waktu qiyamul lail. Sembahyang di masjid ni 1 juzuk setengah qiyamul lail dia. 1 juzuk, minta maaf, 1 juzuk. Sedap lah. Nak, maknanya kita boleh baca, boleh dengar. Sebenarnya yang dengar ni nombor 2, nombor 3. Yang membaca ni, kalau kita tak boleh dalam sembahyang pun, maka kita boleh membaca Al-Quran waktu biasa ni, waktu kita duduk. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam bab ini berkenaan dengan qiyamul lail. Apa kata Allah Subhanahu wa taala?
Berkenaan dengan dalam surah Al-Muzammil, Allah Subhanahu wa taala menyebut wa aqwamu qila, wa aqwamu qila ditafsirkan oleh ulama dalam ayat inna nashi'atal laili hiya ashaddu wata'a wa aqwamu qila. Itu kata Allah. Kerana sembahyang malam ini, nasyiatul lail, orang yang sembahyang malam ni, hiya asyaddu wata'a, maknanya satu keadaan yang cukup asyad. Wa aqwamu qila, sebagian ulama mentafsirkan wa aqwamu qila ajrar ay yatafaqqah fi al-Quran. Bila kita baca Al-Quran, kita menghidupkan malam dalam sembahyang ataupun di luar sembahyang, itu dia panggil aqwamu qila. Aqwamu qila ini kita tak fikir ada benda lain, kita hanya fikirkan Al-Quran Karim, apa yang kita baca. Wa ajdar, itu lebih baik untuk dia memahami apa yang ada dalam Al-Quran Karim. Boleh baca siang pun tak ada masalah, yang penting itulah, yang penting kita boleh fokus kepada apa yang kita baca. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kadang-kadang mari tak larat baca lah, banyak baca. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak mengikut Imam Syafi'i sendiri, bulan Ramadan 2 kali khatam, kan? Bulan Ramadan 2 kali khatam. Di kalangan kita mungkin ada 3-4 kali khatam lagi, kemah nampak raya. Kemah lagi. Tak apalah, kemampuan masing-masing. Tapi Imam Syafi'i, bukan makna kita ni lebih kemah daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i baca dengan tertil, orang yang faham mahir Al-Quran. Kita baca ada hak kita faham, ada hak kita pakai skip terus, ya. Tak tahu pun tak faham. Nah, tak apa, yang pentingnya adalah kita membaca dan kita menghayati, mentadabbur ayat-ayat setakat mana yang kita boleh. Allah kata dalam Al-Quran, kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru wa liyatadhakkara ulul albab. Tuan-tuan dan puan-puan, ini pun benda yang amat berat juga bagi kita. Allah kata apa? Kitab yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad. Kitab ni sifat dia apa? Sifat dia mubarak. Mubarak maknanya dalam bahasa Arab ziyadatul khair, kebaikan yang banyak. Kemudian Allah kata objektif matlamat kitab ini sebenarnya apa dia? Liyadabbaru, supaya manusia ini bertadabbur. Allah sendiri sebut liyadabbaru, supaya mereka ini bertadabbur, waliyatadzakkara ulul albab, dan juga supaya orang yang ada akal ini boleh mengambil pengajaran yang banyak daripada Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, saya suka sebut bila Allah kata mubarak, itu perkataan mubarak. Baik, dia diberkati, dia dapat kebaikan yang banyak, tapi bagi siapa? Itu persoalannya, bagi siapa? Adakah bagi macam hak keldai pangkat awal tadi? Hak keldai tadi tak ada apa, tak ada rugi jadi keldai. Orang Arab kalau dia nak kata buruk, dia kata keldai lah. Kalau orang Melayu kata keldai, dia relax, tak kata apa lagi. Kalau maki orang ni, bukan saya nak ajak dah, nak cerita pasal Allah guna perkataan keldai tu. Orang Arab sebut keldai marah. Orang Melayu kita kata keldai tak marah sangat, tapi kalau sebut hak satu sekor lagi tu, melompat dia dah. Melompat terus kalau hak sekor lagi tu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, jadi liyadabbaru, supaya manusia ini bertadabbur. Itu yang Tuhan bagi tahu kepada kita. Dan saya sebut 1, 2, 3 tadi, itu langkah ke arah tadabbur. Membacanya, kemudian cara pemilihan waktunya, ini untuk tadabbur. Kalau sekadar baca saja tak menepati ayat,
liyadabbaru. Tuan-tuan dan puan-puan, tidak menepati. Jadi kalau tak menepati objektif yang Allah gariskan, macam orang puasa lah tapi tak menepati apa yang dikehendaki oleh Allah, rugi kita. Rugi kita, dibimbangi. Hak Nabi kata apa? Apa yang Nabi kata, tuan-tuan dan puan-puan, berkenaan dengan puasa tapi tak mencapai objektif. Man lam yada' qawla zur wal amal bih falaysa lillahi ahja an yada' ta'amahu wa syarabah. Rugi kita. Sama juga kita baca Al-Quran tapi sekadar bacaan sahaja, tidak ada tadabbur, kita juga termasuk dalam golongan orang-orang yang rugi. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, perkara yang ketiga yang boleh membantu kita untuk tadabbur adalah, kadang sebab saya sebut tadi, kadang-kadang kita tak larat baca. Bila tak larat baca, tuan-tuan dan puan-puan, kita dengar imam baca sampai 1 juzuk solat qiyam, tuan-tuan dan puan-puan, dengar, tak ada masalah apa. Allah Subhanahu wa taala menyebut, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila Al-Quran dibaca, Quran dibaca maknanya orang lain baca, kita dengar apa yang arahan Allah kata apa, fastami'u, dengar elok-elok. Saya terjemah dengar elok-elok sebab dia ada alif sinta, fastami', atau wazan istamil, atau wazan itu makna dengar elok-elok. Wa ansitu, renung teliti, la'allakum turhamun, supaya makna kamu ini dirahmati Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita dengar pun dapat dirahmati Allah, kita baca diberkati, dirahmati. Ini Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran Karim. Kita dengar ada kebaikannya, ada kebaikannya. Seterusnya, muslimin muslimat yang dihormati sekalian, saya laju sikit. Yang paling penting sekali, hak ni yang terpenting, hak penting kita tak lah kali ya, iaitu kita memahami seberapa banyak khitabullah. Kita faham betul-betul apa yang Allah nak bagi tahu kepada kita. Nak faham macam mana kami ni tak erti Arab. Tuan-tuan dan puan, nak buat macam mana lagi dah tak erti. Bila tak erti bahasa Arab, tak erti Al-Quran, tuan-tuan sebut ke mana-mana orang pun saya tak erti nak buat macam mana, takkan nak muih terus jadi erti. Tak ada cara lain, tuan-tuan dan puan-puan, melainkan nak kena belajar juga lah. Kalau ada cara lain yang boleh kuk lah, mana nak tahu, kuk minum itu, minum kopi ni terus faham Quran, kut buat lah. Tapi setakat hari ini tak ada lagi lah. Dan Nabi tak pernah ajak macam tu. Yang Nabi ajak adalah khairukum man ta'allama al-Quran, sebaik-baik kamu orang yang belajar Al-Quran Karim. Belajar, dan puan-puan, kemudian mengajak. Tak apalah hak mengajak tu rasa berat sikit dah. Hak nombor 1 pun tak lepas lagi. Hak mengaji pun tak lepas, hak mengajak tak apa, ambil hak mengaji dulu, tuan-tuan dan puan-puan. Mengaji di sini bukan mengaji hak yang kita kata suruh anak-anak mengaji. Kita mengaji, kita memahami apa yang tuntutan ataupun makna Al-Quran Karim. Baik, saya sebut antara yang disebut oleh para ulama berkenaan dengan orang yang membaca tapi tuan-tuan dan puan-puan dia tak faham apa yang dia baca. Tuan-tuan pernah dengar tak Imam Ibn Jarir At-Tabari, penafsir yang cukup hebat, tafsir At-Tabari? Apa kata beliau? Inni la'ajab mimman qara'a al-Quran wa lam ya'lam ta'wilah, kaifa yataladz biqira'atihi. Kata Imam Ibn Jarir Tabari kepada kita, saya ni rasa ajaib, heran. Orang yang membaca Al-Quran
tapi dia tak tahu takwil. Takwil maknanya tafsir lah, apa yang dikehendaki. Itu ahli tafsir kata. Ahli tafsir yang hebat ni. Rasa heran juga ada orang yang baca Quran tapi tak mau belajar, dia tak tahu takwil dia. Bagaimana dia nak rasa nikmat dengan bacaan dia? Maka tuan-tuan dan puan-puan, tanggungjawab kita untuk mempelajari apa yang Allah SWT ceritakan dalam Quran. Yang kita rasa berat, nak tahu semua, jenuh kami. Hak cakap bukan tahu semua, ni hak dia bercakap ni pun. Tuan-tuan dan puan-puan, setakat mana kita boleh? Kita dah baca Al-Fatihah, Al-Fatihah sepatutnya kena lepas. Kalau hak tu tak tahu juga, kena clear hello tu imam lalu. Kena bincang balik, kau boleh buat majlis cerita berkenaan dengan tafsir surah Al-Fatihah. Begitu juga ayat-ayat yang berkaitan dengan kebesaran Allah, kekuasaan Allah, yang ni sepatutnya kita tahu. Ayat-ayat hukum ni, tuan-tuan dan puan-puan, ayat-ayat hukum ni dia melibatkan bahasa yang disebut sebagai perbincangan dari segi aspek bahasa. Yang ni mungkin kita kemudian sikit. Kalau tuan-tuan tengok ayat-ayat hukum fiqh, banyakkah dalam juzuk amma? Tak banyak, tuan-tuan dan puan-puan. Dalam juzuk amma tak banyak berkenaan dengan perbincangan fiqh. Dalam juzuk amma ni dia banyak kepada memperingati kita berkenaan dengan kebesaran kekuasaan Allah yang Maha Esa. Dalam juzuk amma hak kita duk baca ni lah, ayat-ayat lazim semua ni, cerita berkenaan dengan kebangkitan semula, hari kiamat. Hak ni sepatutnya kita faham peringkat awal. Hak bab-bab fiqh, hak nu aula mastumun nisa, hak tu tak apa, kemudian sikit. Hak tu kita serah kepada pakar-pakar dia. Ni hak biasa-biasa ni. Qul huwallahu ahad. Hak tu yang tahu 3 kuliah. Makna 3 qul tak tahu. Rugi kita, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi perkara-perkara yang boleh menjadikan kita ni al-ba'is, membangkitkan semangat untuk mentadabbur Al-Quran. Yang keempat, yang terakhir yang saya dah sebut tadi adalah kita memahami seberapa banyak makna ayat-ayat Al-Quran Karim, kadar mana yang kita mampu. Dan bila kita dah tahu ayat-ayat yang menarik, tuan-tuan dan puan-puan, apa dia ayat-ayat yang menarik, makna ayat-ayat yang kita rasa seronok. Seorang sahabat Nabi, dia suka baca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Rajin baca. Kira sampai sahabat dia rasa, betul ke ni ha? Kalau tuan-tuan jumpa orang, kalau dia jadi imam, rakaat pertama Qul huwallahu, rakaat kedua Qul tu imam ni tak tahu surah lain, ni dia tahu. Kan dia kata macam tu. Lalu sahabat tanya Rasulullah panggil sahabat tadi. Tanya, betul ke kamu ni suka baca Qul huwallahu lalu? Dia kata, betul ya Rasulullah, saya suka kepada Qul huwallahu. Kenapa kamu suka? Kerana saya suka kepada Qul huwallahu ini. Dia sebut kerana dia suka je lah. Suka mungkin kerana makna dia tu cantik. Makna dia rasa masing-masing kita ni dia berbeza, tuan-tuan dan puan-puan. Saya dah sebut pada tazkirah malam, An-nas ma'adin. Kan, manusia ni dia ibarat galian. Sebahagian para salafus salih kata manusia ni macam buah-buahan tu. Nah, rasa harum manis lah. Tapi tuan-tuan perasan tak, hak ni warna ni, hak ni warna ni, ada warna kuning, ada hak warna hijau, ada hak isi kuning. Pagi-pagi awal lagi ustaz sebut bab tu lah. Tuan-tuan perasan tak? Maknanya walaupun dia nama harum manis, tapi rasa dia kadang, hak ni rasa macam buah itu, hak ni rasa manis ni, hak ni rasa manis ni, hak ni buah bentuk macam ni. Itulah manusia. Tapi yang banyak-banyak tu kategorinya adalah buah tu. Sama lah juga sahabat, saya dah sebut semalam. Sama saja sahabat ahli syurga, tapi Abu Bakar dia ada
lain dia, Umar dia ada kelainan dia, Uthman dia ada kelainannya. Maitan kita pun macam itulah juga. Ada yang baca faham macam ni, zauq dia tu rasa lebih dalam, ada yang zauq dia rasa sedikit, ada yang sederhana. Itulah manusia bila membaca Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan. Maka tanggungjawab kita hak terakhir ini, bila kita ada surah, ada ayat-ayat yang menarik, yang kita rasa seronok bila kita baca, tuan-tuan dan puan-puan, amalkan, selalu kita baca. Sebagai contoh, tuan-tuan dan puan-puan, sebahagian di kalangan salafus salih, mereka suka baca antaranya ayat dalam surah Al-Ma'idah 118. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dan baik, bukan kata sahabat, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam suka juga baca ayat ini. Nabi suka juga baca ayat ni. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan juga Nasa'i, iaitu qama Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ayat hatta asbah yuraddiduha. Yuraddiduha maknanya Nabi ulang-ulangkan. Apa makna dia? Ya Allah, in tu'adzibuhum, kalau engkau mengazab mereka, sesungguhnya mereka ni hak pesalah-pesalah ni, mereka hamba engkau ya Allah. Tapi kalau engkau ampunkan mereka, sesungguhnya engkau ya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan juga ayat yang lain, wa rabbukal ghafuru dzur rahmah, dan sesungguhnya Tuhan kamu ni adalah yang maha pengampun, yang mengandungi rahmah. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah in yu'akhidhukum bima kasabu la'ajjala lahumul azab. Kalaulah Allah ini dia ambil kira semua sekali, tuan-tuan dan puan-puan, ambil kira semua sekali, maka dah tentu Allah akan bagi azab semua sekali. Wa rabbukal ghafuruz rahmah, Tuhan kamu maha pengampun lagi maha kasih sayang. Kalau Allah ambil kira kita semua, ambil kira hak sekecil-kecil dosa-dosa manusia buat, tuan-tuan dan puan-puan, teruk kita. Tapi dah Allah kata tadi, wa rabbukal ghafur dzur rahmah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa setakat itulah untuk pagi ini sebagai sedikit peringatan bersama kepada kita, untuk sama-sama kita semarakkan lagi Ramadan kita ni dengan tadabburil Quran, tadabburil Quran. Dan juga moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ni orang yang membaca Al-Quran, orang yang memahami Al-Quran Karim. Dan insya-Allah kalau puasa itu ada babnya, samalah juga orang yang membaca ada babnya, pintunya di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang baik daripada Allah Azza wa Jal, yang lemah, yang kurang, minta maaf tuan-tuan dan puan-puan di atas barang kelemahan dan juga kesilapan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.